Hello, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Kita sekarang ni masih lagi dalam bulan kebangsaan. Dah tak sabar dah kita nak menyambut kemerdekaan bersama. Jadi Afiq nak bagi tahu dekat anda semua, mari kita sama-sama tunjukkan semangat cinta akan negara untuk menyambut kemerdekaan. Dan secara tak langsung, kita juga boleh jadi rakyat yang menjaga SOP. Sebab kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, jaga jarak dan kalau boleh stay safe, stay at home. Kalau tak ada hal penting nak keluar rumah, duduk je rumah. Dan kita belajar je dari rumah. Dan apa yang paling penting, kepada mereka yang belum mendaftar vaksin, cepat-cepat dapatkan vaksin anda. Okey? Baiklah, jadi sekarang ni macam biasa kita akan mengulang kaji pelajaran bersama. Mata pelajaran hari ini iaitu biologi. Tapi kita nak tahu juga siapa guru jemputan kita hari ini. Cikgu kita ni agak popular sebab Afiq pun dah lama tak berjumpa dengan beliau. Jadi jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. Ya, itu dia. Sebenarnya kan, cikgu ni memang popular dengan gelaran Teacher in Sari. Afiq dah pernah berjumpa dengan beliau dulu. Kira tahun 2020, kali ni 2021. Mari kita lihat wajahnya. Ini dia, Teacher Rama Lakshmi. Apa khabar cikgu? Khabar baik Afiq. Apa khabar Afiq? Saya sehat macam ni. Ada beza tak? Taklah. Tak adalah. Dah matang sedikit. Matang sedikit. Baik, inilah dia guru Siswaza di Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Baik, jadi cikgu, saya nak tanya, cikgu mengajar mata pelajaran biologi. Hari ini, apa menariknya topik dan juga mata pelajaran kita hari ini? Topik hari ini, sebelum tu saya nak tanya Afiq. Afiq dah makan tengah hari belum? Oh, sudah. Topik hari ini berkaitan dengan makanan. Oh. Tajuk topik hari ini ialah nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okey. Sebab itu yang saya tanya, Afiq dah makan tengah hari belum? Sudah, cikgu. Cikgu sudah? Sudah. Sudah. Jadi jaga pemakanan dengan nutrisi juga berkait rapat dengan sistem pencernaan kita, ya cikgu kan? Okey, terima kasih cikgu. Baiklah, jadi sekarang kita nak berkenalan pula dengan sekolah pilihan hari ini, iaitu murid dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Ini dia wajah mereka. Assalamualaikum. Selamat petang. Boleh buka mic? Okey, Afiq nak minta seorang demi seorang perkenalkan diri anda, kemudian bagi tahu, kongsi sedikit cita-cita anda apa. Silakan, kita mulakan dengan Anan. Silakan. Okay. Salam sejahtera. Okay. Nama saya Anan Aida Mitraj dan saya berasal dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Okay. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang juruterbang. Baik, insya-Allah. Amin. Seterusnya, Harith Danish. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Harith Danish. Saya juga bercita-cita untuk menjadi juruterbang seperti Anan. Okey. Wah, nak menjadi pilot dan juga co-pilot dah ni. Okey, di sebelahnya pula kita ada Ehsan. Silakan Ehsan. Hai, nama saya Ehsan. Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Saya bercita-cita nak jadi peguam. Menjadi peguam, insya-Allah. Seterusnya, di sebelahnya pula kita ada Haris. Silakan Haris. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Haris Ruzaiman bin Izuli Ruzaiman. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Menjadi seorang doktor memang ada kena-mengena dengan mata pelajaran hari ini. Seterusnya, kita ada Divesh. Silakan Divesh. Hai. Nama saya Divesh. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang saintis. Saintis. Wah, hebat-hebat semuanya. Dan yang terakhir sekali kita ada Vishal. Silakan Vishal. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Vishal dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang aeronautical engineer.
Okey, menjadi seorang jurutera. InsyaAllah. Wah, ini dia pelajar dari sekolah menengah sains. Jadi cita-cita mereka pun hebat-hebat. Jadi tak apa, nanti kita akan sama-sama mengulang kaji bersama dengan teacher kita hari ini. Jadi teacher ke cikgu? Cikgu pun boleh, teacher pun boleh. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Jadi cikgu, saya nak bawa cikgu pergi ke meja ni untuk mematuhi SOP terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, kita gunakan cecair sanitasi. Inilah dia cara-cara ataupun langkah untuk kita membasmi kuman di tangan kita sebab kita tak tahu kita sentuh di mana. Betul cikgu kan? Baiklah. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi Afiq harap anda semua akan terus bersedia untuk mengulang kaji pelajaran kita pada hari ini. Dan terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, Afiq nak bagi sedikit info kepada pelajar di luar sana kerana ini adalah tentang intipati topik. Antara topiknya adalah sistem pencernaan, penyerapan, asimilasi, penyah tinjaan, gizi seimbang dan juga isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Jadi cikgu, sebelum kita mulakan, saya nak bertanya dengan 3 orang. Saya akan pilih 3 orang daripada pelajar pada hari ini. Kita mulakan dengan Ihsan. Ihsan, apa pandangan awak tentang mata pelajaran biologi dan juga topik kita hari ini? Bagi saya, subjek biologi ni sangatlah membantu kita untuk memahami badan kita serta benda-benda yang berlaku kat sekitar kita. Macam haiwan dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, terima kasih Ihsan. Okey, murid seterusnya kita nak bertanya dengan Haris. Okey, apa pandangan awak pula Haris? Pada pandangan saya, bab 9 ni, tajuk nutrisi dan sistem pencernaan manusia ni penting untuk kita belajar pasal kalau kita tak jaga sistem pencernaan kita, kesihatan kita akan terjejas. Sebagai contoh, kita makan makanan yang tidak berkhasiat, kita mungkin boleh menghidap penyakit obesiti. Okey, baik. Terima kasih Haris. Dan yang terakhir saya nak bertanya pula dengan Vishal. Silakan Vishal. Bagi saya, subjek biologi ni dia macam satu subjek yang sangat menarik. Lagi-lagi dengan bab nutrisi dan sistem pencernaan manusia ni, dia tu adalah satu bab yang mempunyai banyak eksperimen. Dan juga dia bersangkut paut dengan beberapa bab yang lain dalam subjek biologi. Contohnya macam bab 4 seperti komposisi sel dengan bab 5 iaitu metabolism. Okey, baik. Itulah dia pandangan calon mengenai mata pelajaran dan lebih-lebih lagi topik kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya serahkan semuanya kepada teacher Rama kita untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan teacher. Okey, terima kasih Afiq. Okey, selamat petang murid-murid sekalian. Apa khabar? Selamat petang cikgu. Okey, so hari ini seperti yang kita tahu, topik kita hari ini ialah nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okey, seperti yang kita tahu, tidak it doesn't matter lah apa saja cita-cita anda, ya. Kita semua perlu makan. Itu adalah satu yang kita akan buat setiap hari. Ya, betul. Ya. So dia tidak ada something yang macam hanya seorang ini saja perlu belajar. Dia bio ialah seperti ini. Dia adalah satu yang kita akan gunakan macam seperti Vishal kata, dia ni bersangkut bawa dengan kehidupan kita. Ya. So dia memang amat berkaitan dengan kita. Lebih-lebih lagi topik ini di mana setiap hari kita makan dan nutrisi ini adalah penting untuk kita dalam kehidupan seharian. Ya. Okey, so tanpa membuang masa, kita pergi kepada intipati topik. Okey, intipati topik ini, kenapa teacher masukkan intipati topik? Sebenarnya topik ini adalah sambungan daripada menengah rendah. So ini merupakan satu topik yang sangat panjang sebenarnya, tetapi selalunya murid-murid mengambil remeh perkara ni. Kenapa? Kerana dia ini adalah berkaitan dengan menengah rendah. Contohnya sistem pencernaan, penyerapan, asimilasi, penyatinjaan, gizi seimbang, isu kesihatan, semua ini adalah
daripada menengah rendah. So apabila dia datang dari menengah rendah, selalunya pelajar ingat, oh benda ni kita dah belajar dah lama dah. So mereka rasa benda ni senang. Tetapi anda perlu ingat di SPM atau memang soalan ni adalah satu soalan yang sangat-sangat sukar untuk mendapat markah. Itu yang kita sangat-sangat terkilan kerana chapter ni atau topik ini memang kita sudah belajar dari menengah rendah. So kenapa pelajar menjadi sangat susah untuk mendapat markah? Ada sebabnya. Jadi cikgu apa ada sebabnya? Mungkin ada sesuatu contoh kesilapan yang selalu murid lakukan. Okey, sebagai seorang cikgu yang telah sudah mengajar untuk 18-19 tahun kan. Okey, kebanyakan masalah pelajar ialah jawapan mereka terlalu umum, Afiq. Jawapan mereka terlalu umum, tidak mempunyai kedalaman, tidak mempunyai pengetahuan biologi yang mendalam. Selalunya mereka apa yang mereka buat ialah apabila mereka mengulang kaji, mereka rasa topik ini daripada menengah rendah, bukan something yang baru kan. Tak apa, kita mungkin tak payah belajar sangat. Tetapi apabila hendak menjawab soalan, baru mereka rasa kesusahan, kepayahan untuk mendapat markah. Rasa macam semuanya ada, kenapa tak dapat markah? Itu yang paling kesian, Afiq. Baik. Jadi cikgu, mari kita perbetulkan apa yang kita sangkakan betul itu. Silakan cikgu. So kalau murid-murid semua sudah bersedia, cara teacher untuk sukses kali ini ialah teacher akan memberikan soalan. Seperti yang kita tahu, topik ini sebenarnya ini adalah topik yang seperti Vishal kata, Ihsan kata, topik ini sebenarnya dia amat berkait, dia mempunyai eksperimen yang banyak. Bermaksud dia boleh keluar untuk kertas 3, dia boleh keluar untuk kertas 2, dan dia juga boleh keluar untuk kertas 1. Afiq tahu tak kertas 1 tu macam mana dia punya formatnya? Kertas 1? Kertas 1. Cuba teka. Saya cuba teka kalau mungkin selalunya menengah rendah objektif. Tapi kalau SPM ni mungkin jawapan dia mungkin boleh diterima kalau jawapan yang umum. Ya, tetapi dia masih objektif lagi. Masih lagi objektif. Masih lagi objektif. Tetapi dia bukan sesenang di menengah rendah. Jawapannya, ayatnya mungkin dia mempunyai kedalaman. So kita perlukan untuk meneliti setiap daripada ayat itu. Itu sebabnya chapter ini atau topik ini pelajar berasa susah untuk mendapat markah walaupun telah didedahkan daripada menengah rendah, Afiq. Especially selalunya soalan-soalan daripada topik ini dia adalah soalan HOTS, Afiq. Afiq tahu tak apa maksudnya soalan HOTS? High order thinking skill. Ya, pandai Afiq. Higher order thinking skill ini, soalan daripada HOTS atau higher order thinking skill ini adalah soalan yang paling digeruni, Afiq. Kerana mereka rasa soalannya susah. Sebenarnya tidak. Bukan sahaja kita perlukan pengetahuan, tetapi yang paling penting yang saya nak tekankan di sini adalah teknik, Afiq. Itu sebenarnya di situlah walaupun mereka mempunyai pengetahuan, apabila pelajar tidak mempunyai teknik yang betul, mereka akan kehilangan markah, Afiq. So tanpa melengahkan masa, teacher pergi kepada soalan yang pertama. So gambar raja ini mungkin semua ramai yang pernah nampak. Afiq pun mungkin pernah. Ingat lagi tak? Ingat. Ini adalah sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. So teacher bacakan soalannya dulu ya. So orang individu memakan roti untuk sarapan. Apabila sampel makanan DB. Sampel makanan B ialah kawasan apa ni sebenarnya? Devish? Nampak tak? Devish nampak? Devish, boleh tak you nampak gambar raja tu? B ni apa organnya? B tu perut. Perut. Walaupun roti itu dimakan di mulut, tetapi sampel itu diambil daripada perut. So itu yang mereka kata di sini. So didapati terdapat gula penurun. Apakah gula penurun ini dan terangkan pemerhatian ujian ini. Walaupun gambar raja dia nampak gambar raja yang biasa kita nampak, tetapi kalau Afiq tengok sekilas pandang ni, nak rasa soalan ni senang ke susah? Sekilas pandang macam senang. Macam senang. Tetapi dia ini adalah soalan aras tinggi sebenarnya. Kenapa? Kerana Afiq perlu tahu seperti Deveshwar bagi tahu,
Afiq perlu tahu B ini adalah apa. Perlu tahu apa organ itu. Bermaksud Afiq kena tahu sistem pencernaan manusia. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, Afiq perlu tahu apa itu gula penurun. Okey, gula penurun ini ada pelbagai jenis ini, Afiq. Baik. Okey, so kita tanya pelajar murid-murid kita ya. Okey. Haris di sana. Haris, can you hear me? Haris. Okey, silakan Haris. Gula penurun, boleh tak you bagi saya contoh gula penurun? Ini sebenarnya adalah daripada bab 4 yang kita sudah belajar sebelum ini. Gula penurun. Boleh tak bagi beberapa contoh gula penurun, Haris? Maltosa, Maltosa, very good. laktosa, fruktosa. Fruktosa. Okey. Maltosa, laktosa, fruktosa. Ya. Betul. Okey. So dia mempunyai banyak sebenarnya gula penurun. Okey. Tetapi pelajar perlu kaitkan dengan apa makanan yang dia makan. Roti. Roti ni mengandungi apa? Harith, boleh dengar tak? Rasa-rasa Harith, roti ni mengandungi kelas makanan apa? Dia ni makanan apa? Mengandungi apa? Di kelas karbohidrat, teacher. Karbohidrat. So dia ini mengandungi apa? Kanji ke? Selulosa ke? Dia mengandungi apa? Kanji. So nampak tak, Afiq? Dalam soalan ini ada banyak isi tersirat, Afiq. Kalau pelajar tidak tahu tentang roti ni apa kelas makanan dan apa yang terkandung dalam roti, dia tidak boleh menjawab. Kalau dia tidak tahu apa maksud gula penurun, dia tidak boleh menjawab soalan ni. Walaupun stimulus. Yang ini gambar Raja ni, Afiq kita panggil sebagai stimulus. Baik. Ya? Okey, so dan terangkan pemerhatian. Okey, untuk ujian gula penurun, kita menggunakan ujian apa? Anan? Ujian apa, Anan? Kita perlu menggunakan ujian Benedict. Ya, okey. Yang ini telah dibelajari daripada menengah rendah. Sekali lagi saya ingin tekankan, jangan lupa apa yang kita belajar di menengah rendah, Afiq. Okey. So ujian Benedict semua telah kita lakukan di menengah rendah. So pelajar kena tahu apa ujian ini. Baik. Okey. So jawapan sebenarnya telah diberikan oleh pelajar. Pelajar telah berikan bahawa dia mengandungi kanji. Kalau kanji ini dicernakan oleh enzim apa di mulut? Vishal? Salivary amylase, teacher. Amylase. Amylase. So apa yang akan jawapan dia? Ya, ini dia, gula penurun. Kerana soalan bertanyakan tentang gula penurun. So pelajar kena tahu itu adalah gula penurun. Seperti yang Haris kata, kalau dia kata laktosa. Salah jawapannya. Kerana pelajar perlu tahu bahawa roti mengandungi kanji. Kanji apabila dicernakan, dia akan memberi maltosa. So nampak. So setiap ayat ini boleh nampak tak teacher highlight dia warna kuning? Itu merupakan kata-kata kunci. Yang perlu ditekankan. Maltosa, roti mengandungi kanji. Kanji dihidrolisiskan di dalam mulut. Satu lagi teacher nak tekankan ialah apabila kita hendak cerita tentang pencernaan lah, kita selalu akan menggunakan enzim, iaitu enzim amylase. Apabila menggunakan enzim, sila pastikan anda menggunakan perkataan dehydrolysis. Itu satu. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. So nampak tak ini organ apa ni? Perut. Inilah jenis soalan HOTS yang akan keluar. So seorang individu yang sangat obes. Obes ni bermaksud mempunyai berat badan yang sangat berlebihan. Mungkin dia tidak dapat cara lain, so mereka terpaksa membuat pembedahan sebegini. Pembedahan pintasan gasta untuk mengawal berat badan. Okey, terangkan bagaimana pembedahan ini boleh membantu untuk mengawal berat badan. Okey. So sekarang Afiq nampak tak perkataan mengawal di sini? Nampak? Ya. Tapi apabila kita menjawab, pelajar tidak boleh menggunakan perkataan mengawal. So apa perkataan yang sesuai yang kita perlu gunakan sebagai jawapan? Siapa saya nak pilih sekarang ni? Anan?
Ya cikgu. Kalau kita nak mengawal berat badan, kita perlu mengawal ni sebenarnya sebagai jawapan kita perlu menggunakan perkataan apa yang lebih sesuai? Kurang ke, lebih ke? Mengurangkan Ya. pengambilan makanan. Itu dia trik dalam soalan ni. Dia kata mengawal. Tetapi apabila kita hendak memberi jawapan, kita kena pastikan kita selalu menggunakan perkataan mengurangkan. Ya? Tengok jawapannya. Pintasan gasta melibatkan pengecilan. Ya, pengecilan. Apa yang berlaku ialah individu yang sangat obes ini, apabila doktor akan, pembedahan ni bukan dia sembarangan dia buat, ya Afiq. Dia akan, doktor akan adalah beberapa kriteria, mereka akan mengecilkan bahagian perut. So individu ni tidak boleh mengambil kuantiti makanan yang sangat tinggi. Ya. So ini menyebabkan apabila kuantiti makanan kurang, apa akan jadi pada berat badan? Berat badan pun akan berkurangan. Okey Afiq, nampak tak teacher gunakan perkataan pengecilan, berkurangan, dikurangkan. Ini dia perkataan yang perlu ditekankan, Afiq. Okey, ini yang selalu saya nampak sebagai seorang guru di sekolah. Apabila pelajar menjawab soalan, pelajar tidak because soalannya nampak sangat umum. Ya, betul. Jawapan mereka pun terlalu umum. Sedih Afiq apabila tengok jawapan pelajar. Mungkin knowledge dia ada tetapi teknik mereka menjadi salah, Afiq. So mereka mesti ada perkataan pengecilan, mesti ada kuantiti berkurangan kerana apabila saiz perut sudah mengecil, kuantitinya akan berkurangan. Apabila kuantiti berkurangan, apa berlaku pada berat badan? Berkurangan. Kerana soalannya berkata mengawal. Dia tidak mengatakan sama ada dia nak meningkat atau berkurangan. Kan? So betul? Itu dia. Alright? Jadi so cikgu, inilah cara menjawab. Saya tengok dekat slide cikgu ada banyak gambar buah oren. Cikgu, kalau kita dalam pemakanan kita, kalau kita makan terlalu banyak buah oren, apa akibatnya, cikgu? Okey, selalu orang kata vitamin dia memberi vitamin C yang sangat tinggi, betul? Betul. Ya, memang betul dia memberi vitamin C, tetapi ada kalanya memakan oren yang sangat banyak pada suatu masa adalah tidak baik. Jangan bimbang, Afiq. Saya ada satu soalan yang boleh saya terangkan tentang benda ini. Ada. Ya. Menarik. Baik, jadi silakan cikgu. Okey. So kita boleh pergi kepada soalan 3 dulu ya. Okey. Ini dia. Okey, baik. Tahun Baru Cina. So banyak oren, betul? Betul, saya suka makan oren. Itulah something yang saya sangat suka tentang Malaysia ni. Kita mempunyai pelbagai perayaan dan kita boleh merayakan 3 perayaan ini. Ya, betul. Ini semua negara lain tak ada tau. Negara kita aja ada. So soalannya berbunyi begini. Inilah soalan HOTS. Okey. Seorang individu telah makan terlalu banyak buah oren. Masalahnya seperti Afiq kata, oren ini sebenarnya bagus. Dia mengandungi vitamin C yang tinggi, memang bagus. Tetapi apabila kita makan dengan terlalu banyak, dia akan menjadi masalah kepada kita pada masa tertentu. Terangkan implikasi terhadap pencernaan makanannya di duodenum. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni mesti ramai yang tertanya-tanya kan, apa akibatnya? Dan kita nak tahu juga apa jawapan daripada soalan tersebut. Semuanya kita nantikan selepas kita berehat. Tapi terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, imbas kembali. Tadi kita dah bercerita tentang pencernaan makanan. Kemudian anda perlu tahu nama saintifik. Kemudian dari segi macam gula penurun, apa namanya, iaitu maltosa. Kemudian roti mengandungi apa. Kita kena tahu intipati yang ada dalam pemakanan tersebut. Kemudian sekarang ni kita nak kembali. Tadi saya ada bertanya tentang kalau makan buah oren terlalu banyak, apa jadinya? Kita kembali bersama dengan Teacher Rama kita. Silakan Teacher. Okey, thank you Afiq. Alright. So soalannya berbunyi begini ya. Seorang individu telah makan terlalu banyak buah oren semasa perayaan Tahun Baru Cina. Terangkan implikasi terhadap pencernaannya di duodenum. Alright. Okey. So benda ni nampak tak dalam soalan ini dia sudah bagi tahu terlalu banyak. Bermaksud dia telah melebihi had.
Itu yang perlu pelajar nampak dalam tu. Makan buah oren secara dalam berpada tak ada masalah, Afiq. Tak ada masalah. Tetapi apabila dia makan terlalu banyak, itu yang kita nak tekankan di sini. Selepas itu apa yang pelajar kena tahu ialah dia hendak implikasinya di duodenum, bermaksud dia telah fokus kepada suatu kawasan di sana, iaitu duodenum sahaja. So pelajar apabila menjawab, dia perlu peka terhadap benda-benda seperti ini, Afiq. So ini yang selalu pelajar leka, pelajar tidak nampak. Okey, kita tanya Ehsan. Ehsan, boleh dengar tak teacher? Ehsan boleh dengar? Okey, pada pendapat Ehsan, buah oren ni apa kandungan buah oren? Kenapa dia boleh menjadikan masalah, memberi implikasi kepada sistem pencernaan? Saya rasa oren ni dia berasid. Berasid. Oren ini memang berasid. Tapi kalau dia makan terlalu banyak, apa yang akan berlaku? Dia akan menambahkan keasidan. Ini yang kita panggil sebagai soalan kuantitatif. Bermaksud dia ini, anda perlu ingat apabila dia telah menekankan perkataan banyak, bermaksud kita hendaklah selalu juga di jawapan kita tekankan kuantitatif itu. Alright? So, di duodenum selalunya apa pH dia? Haris? Di duodenum. Rasa-rasa Haris tu di duodenum pH dia asid ke, alkali ke, neutral selalunya? Asid. Tak, sebenarnya di duodenum adalah beralkali kerana kita ada hempedu. Itu fungsi hempedu. Hempedu akan menyebabkan kawasan di duodenum itu menjadi beralkali. Sekarang boleh kaitkan tak? Nampak tak? Dia sebenarnya sepatutnya alkali, tetapi apabila kita makan buah oren dengan terlalu banyak, dia menjadi berasid pula. So dia mesti akan memberi some impact. Dia akan memberi impact kepada pencernaan kita pada masa itu. Jawapannya ialah seperti ini. Tengok di sini. Oren adalah berasid. Kerana dia tidak bagi tahu oren berasid. Apabila kita yang memberitahu bahawa oren ini berasid, dia akan memberi kita markah. Akan meningkatkan. Itu yang teacher bagi tahu, ini adalah soalan kuantitatif. Apabila dia ada soalan kuantitatif itu, jawapan kita perlu menekankan, meningkatkan, berkurangan. Tidak kisahlah apa jenis soalan. Kalau dia kata kurangkan, kita kena asyik tekankan perkataan kekurangan. Kalau meningkatkan. So bermaksud kuantiti dia adalah sangat-sangat penting. Ini adalah satu teknik. Empedu akan meningkatkan keasidan. So nampak tak? Hempedu kurang berupaya untuk meneutralkan asid di duodenum. Because dari perut memang dia sudah berasid. Apabila dia tiba di duodenum, hempedu akan meneutralkan dia. Tetapi kerana dia terlalu berasid, hempedu tidak mampu membuat kerja itu, Afiq. So pencernaan amylase pankreas, lipase dan tripsin akan berkurangan. Nampak tak teacher tekankan perkataan berkurangan. Betul? Ini kerana soalan ini adalah sejenis soalan kuantitatif, Afiq. Okey, murid-murid semua faham? Ada apa-apa nak tanya tak? Murid semua okey? Mungkin mereka belum ada ujian lagi. Kalau ada ujian baru mereka akan perasan banyak tanya. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Ini pun merupakan satu soalan HOTS. Di mana seorang murid diperlukan untuk memberi cadangan berdasarkan pengetahuan biologi mereka. Okey, soalan ini kalau dia keluar untuk soalan esei kan, Afiq, pelajar memang suka pilih, Afiq. Memang suka pilih kerana dia nampak sangat-sangat umum. Dia rasa macam soalan ni senang lah, saya pun tahu, siapa pun tahu kalau mengidap penyakit jantung apa yang dia tidak boleh makan secara umumnya. Kan kalau tak belajar biologi pun datuk nenek kita pun sudah tahu. Betul. Okey, tetapi apabila kita menjawab soalan ada caranya, Afiq. Okey, murid-murid, ini untuk you juga tau, bukan kerana teacher hanya panggil Afiq saja, bukan saya nak ajar dia. Okey kan? So
pay attention ya. Baik. Okey. So cadangkan makanan, nampak tak di sini di dalam soalan ini ada 2 elemen Afiq. Itu sebabnya pelajar perlu sentiasa membaca soalan. Okey. Membaca selalunya apabila kita rasa sangat sedih, apabila soalannya berbeza, jawapan yang pelajar murid bagi ini adalah sangat-sangat berbeza. Ya, kerana murid hanya nampak dia sebagai umum. Mereka dia tidak menganalisa soalan itu dengan lebih mendalam. Lebih mendalam. Ya, dia dalam soalan ni ada 2 elemen di mana individu murid itu perlu memberi cadangan makanan yang boleh diambil, apa yang mereka perlu ambil dan apa yang perlu dielakkan. Apa yang mereka perlu ambil dengan banyak dan apa yang mereka perlu elakkan atau makan dengan terlalu kurang. Ya? Itu yang kena tahu. Dan apabila mereka memberi markah 6 markah, so pelajar boleh membuat pengiraan mereka sendiri. So dalam soalan ini ada 2 elemen, boleh diambil dan perlu dielakkan. Bermaksud berapa markah yang akan diberi untuk boleh diambil? Boleh diambil. Saya jawab. 3. Okey. So perlu dielakkan, Vishal, berapa markah Vishal rasa dia akan berikan untuk perlu dielakkan? 3 juga. Kadang-kadang apa murid buat ialah dia akan bagi tahu yang boleh diambil saja. Dia tidak akan menekankan, dia tidak akan tulis jawapan untuk perlu dielakkan. Kalau itu yang berlaku, murid itu akan mendapat maksimum 3 markah sahaja. Ya? Ini kerana in English kita panggil dia you don't honor the question. Kita tidak mengikut kehendak soalan. Soalan tu ada 2 elemen. Anda hanya memberi jawapan untuk 1 elemen tu saja. Macam mana nak bagi markah? Faham? Itu dia. Okey. So, satu lagi yang selalu pelajar membuat salah, because soalan seperti ini adalah soalan yang selalu keluar. Selalu keluar. Cadangkan sangat-sangat biasa keluar, tetapi teknik adanya sangat penting. Okey. Nampak tak? Okey, yang ini saya tak tanya. Okey, perlu mengambil sayur-sayuran hijau. Semua orang pun tahu, kan? Tetapi selalunya apa yang murid buat ialah dia kata perlu mengambil sayur-sayuran, perlu mengambil makanan yang mengandungi omega 3, perlu elakkan kolesterol, perlu mengelakkan gula dan garam, tanpa memberi penerangan. Penerangan itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa kita perlu mengambil sayur-sayuran? Kerana dengan serat yang boleh mengurangkan kolesterol. So ini yang kalau selalu murid dia bagi tahu mengambil sayuran hijau, mengambil kolesterol berlebihan, seperti itu dia punya markah tidak mendapat penuh. Dia tidak akan mendapat markah yang penuh. Satu lagi ialah ingat, anda perlu, ini juga merupakan suatu soalan yang berupa kuantitatif juga. Alright. Okey, kalau kita kata kuantitatif, apa perkataan kuantitatif yang boleh kita nampak? Harith? Boleh dengar tak? Harith dengar? Harith. Okey, dalam ayat ketiga, elakkan mengambil kolesterol berlebihan. Di mana perkataan kuantitatifnya di sini? Yang berbentuk kuantiti. Berlebihan. Tengok murid saya pun sudah pandai sekarang. Kadang-kadang perkara-perkara seperti ini, kalau kita tidak tunjuk, mereka tidak tahu. Bukan mereka sengaja buat, sebenarnya mereka tak tahu. Kan? Apabila teacher dah yang slide sebelum teacher dah bagi tahu tentang kuantitatif, sekarang murid-murid saya pun sudah pandai dah. Boleh nampak dah. Saya pun boleh nampak dah. Mengurangkan, mengambil. So nampak tak? Elakkan mengambil kolesterol berlebihan. Elakkan mengambil gula dan garam berlebihan. Mengambil secara berpada tak ada masalah. Ingat itu. Burger sekali-sekala tak ada masalah. Tapi sekali-sekala. Sekali-sekala tak ada masalah. Apabila dia berlebihan, itu yang menjadi memberi kita problem. Baiklah. Jadi cikgu, saya ada soalan kepada cikgu. Contoh kalau macam saya tak suka ambil sarapan, tapi saya akan terus bersukan. Baik ke cikgu?
Kenapa Afiq diet ke? Tak, saya tak diet. Tapi kadang-kadang terlupa lah cikgu nak sarapan. Okey, itu adalah actually satu perkara yang memang teacher hendak bagi tahu juga dalam slide selepas ni. Kerana itu adalah masalah yang sangat umum bagi murid-murid saya di sekolah. Sekolah saya ialah sekolah asrama. Kadang-kadang ada juga yang tidak selalu miss the sarapan. Kerana mereka nak cepat. Betul kan? cikgu. Tapi apa implikasi? Sebab itu teacher pilih satu soalan berbentuk sebegini. Tengok ni. Ini memang situasi murid-murid saya di SM Sains Alam Shah. Bukan semua, tetapi adalah beberapa. So tengok senyum. Tetapi dia tidak baik. Dia tidak baik. Itu sebenarnya teacher pilih soalan ini. Senyum, semua senyum. Tengok muka semua kan. Saya memang pun selalu senyum buatlah tu. Tapi sarapan adalah sangat penting. Okey. So soalannya berbunyi sebegini. Syaza tidak mengambil sarapan. Okey, tidak. Nampak tak teacher highlight perkataan tidak? Murid-murid nampak tak teacher highlight perkataan tidak di sana? Nampak cikgu? Bermaksud nampak itu adalah satu perkataan yang sangat-sangat penting. Okey. Ya, itu yang memberi kita haluan untuk menjawab soalan ini sebenarnya. Seperti yang kita cikgu bagi tahu, murid-murid dia ini ialah bukan saja tentang pengetahuan tetapi teknik juga merupakan benda yang sangat-sangat penting apabila anda menjawab soalan ni. Okey, Syaza tidak mengambil sarapan kerana mengulang kaji pelajaran sepanjang pagi. Selalu berlaku di sekolah saya. Menjelang tengah hari, Syaza berasa lapar. Apabila sedang menjawab soalan, merasa lapar dan berasa letih. Terangkan mengapa perkara ini berlaku. Inilah jenis soalan hot sebenarnya. Okey, inilah soalan hot sebenarnya. Apabila mereka mengaitkan dia dengan situasi harian yang saya kaitkan dengan murid-murid saya di sekolah. Okey. So rasa-rasanya okey, Deveshwar. Bagus ke apa yang Syaza buat? Kerana actually sebenarnya niat dia baik, dia sebenarnya nak mengulang kaji pelajaran. Tetapi apa implikasinya terhadap Syaza pada pendapat anda? Tidak baik. Tidak baik. Okey. Lagi apa lagi boleh bagi tahu? Kerana sarapan pagi penting untuk memulihkan tenaga. Setelah tidak makan dari malam sehingga pagi, badan akan kekurangan tenaga kerana kekurangan glukosa. Otak juga kurang glukosa untuk menghasilkan tenaga. Jadi badan kita akan berasa letih dan kurang kemampuan. Ya, itu sebenarnya yang berlaku. Kerana dari pagi kita punya makanan yang paling akhir mungkin pukul 10. Okey, kalau di sekolah asrama kita ni kita ada supper pukul 10. Dan selepas tu sampai pukul 6 pagi tidak makan. So badan kita kekurangan glukosa. Bukan saja badan kita berkurangan glukosa, otak kita pun kurang glukosa. Dan macam mana nak belajar? Tetap tak boleh belajar lah. Itu sebabnya teacher bagi soalan ni. Bukan saja hendak mengajar teknik menjawab, tapi juga untuk menyedarkan murid-murid kepentingan bersarapan. Ini akan dia akan memberi impak kepada performance anda untuk menjawab soalan. Apa rasa murid boleh tak jawab dengan maksimum kalau otak mereka ni tak cukup oksigen, tak cukup glukosa? Tak cukup. Inilah jadinya. Tidur. Kan? Baik. Okey, jadi terima kasih kepada Teacher Rama. Kita imbas kembali, jadi kita dah belajar tentang sarapan. Sarapan itu sangat penting ya, dan lebih-lebih lagi berkait rapat juga dengan soalan-soalan sebelumnya juga ya teacher. Pemakanan yang bersesuaian untuk kita ambil sewaktu sarapan. Itu juga memang penting, dan cuba-cuba untuk menjawab bagaimana untuk kita membuat jawapan yang lengkap untuk dapatkan markah yang cukup. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi kita teruskan lagi pembelajaran kita selepas ini. Setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Okey, Afi nak bagi hint sedikit, nak bagi clue kepada anda semua. Selepas ini kita nak tahu juga bagaimana ubat tersebut, ubat yang kita ambil bertindak balas pula dalam sistem pencernaan kita. Mari kita bertanya pula dengan Teacher Rama. Silakan teacher.
Okey, Afiq. Afiq kena ingat, murid-murid juga kena ingat, selalunya kita makan bukan makanan sahaja. Kadang-kadang dalam pemakanan kita terdiri juga daripada ubat-ubat. Sebab itu ubat-ubat ini juga kita perlu memberi perhatian. Okey. So teacher telah menyediakan satu soalan yang berkaitan dengan ubat supaya murid-murid faham bagaimana metabolisme ubat ini dilakukan di dalam badan kita dan berkaitan dengan chapter ini, topik ini sebenarnya. Okey. Ya. Okey. So teacher bacakan soalannya. Ubat dalam bentuk kapsul tidak diuraikan di dalam perut kerana dia tetapi dia diserap dengan mudah oleh di usus kecil. Dia tidak terurai di perut. Apabila kita makan, dia tidak terurai terus. Tetapi dia pergi terus kepada usus kecil and baru dia diserap. Okey, apabila sampel darah pesakit diambil dan dianalisis, didapati bentuk struktur molekul ubat adalah berlainan daripada bentuk struktur molekul asalnya. So terangkan mengapa. Okey, ubat ini juga adalah suatu yang kita makan. Dan ubat ini kenapa dia tidak dia membuat sebegini ialah usus kecil adalah suatu tempat yang paling banyak, dia mempunyai banyak kapilari darah dan dia boleh diserap dengan lebih baik. Tetapi dia mesti ada beberapa, dia tidak sama. Ubat yang kita makan tidak sama dengan ubat yang kita atau bahan buangan dia. Apa yang berlaku di tengah-tengah itu yang kita nak tanya. Okey, bahagian kita nak cari siapa sekarang? Siapa? Haris? Ya, cikgu. So suka makan ubat tak? Mana ada siapa yang suka makan ubat je? Okey, tak suka makan ubat. Tapi kalau terpaksa, anda kena faham juga apa yang berlaku kepada ubat kita. Okey, seperti yang kita teacher bagi tahu, kenapa dia selalunya diserap di usus kecil? Sebab ubat ni dia dibina khusus supaya dia dapat uraikan kat tempat yang ditentukan. Betul. Ya, kerana dia tidak mahu apabila kita ada pencernaan, betul? Ya, betul. Dia tidak mahu ubat tu dicernakan di sepanjang jalan. Dia hanya hendak dia berkesan di suatu tempat yang targeted area. Okey? Vishal, rasa pada pendapat anda ubat yang kita makan ni sama tak dengan bahan buangan yang ubat ni apabila dia telah menjalani proses metabolisme dan sebagainya? Apa rasa Vishal? Yes teacher, saya rasa yes, sebab dia akan ada juga sampel dekat kita punya bahan buangan. Ya, actually dia betul. Kadang-kadang apabila kita mengambil air kencing and so on, sampel ubat itu ada lagi. Tetapi kalau dia telah menjalankan kerjanya, dia akan mengalami suatu metabolisme. Okey, ubat direka supaya hanya diuraikan di kawasan yang disasarkan seperti Haris bagi tahu kita. And ubat supaya dia mempunyai kesan yang maksimum. Dia tidak mahu dia dicernakan di sepanjang jalan dan impak dia tu berkurangan. So ubat tu mungkin hati kita, hati kita ni adalah suatu tempat di mana banyak metabolisme tu berlaku, penyaditoksinan berlaku dan sebagainya. Itu sebabnya pada hasil akhirnya apabila kita mengumumkan ubat itu telah bertukar bentuk, dia tidak sama dengan ubat yang kita makan. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ramalkan kemungkinan risiko kesihatan yang timbul sekiranya makanan ringan. Ini juga adalah selalunya murid-murid kita yang masih remaja adalah suatu isu yang sangat besar sekarang. Makanan ringan. So apa yang berlaku? Nampak tak? Soalan itu dia kata secara berterusan dalam kuantiti yang banyak. Sekali-sekala tak apa. Apabila berterusan dalam kuantiti dia sangat penting. Apa yang akan berlaku pada seorang remaja? Okey, kita tanya Deveshwar. Boleh tak bagi pendapat anda? Apa yang akan berlaku pada remaja ni? So makanan ringan mengandungi lemak trans yang tinggi. So dia boleh meningkatkan paras kolesterol buruk dan mengurangkan paras kolesterol baik. Okey.
Bagus. Kerana baru kita habis chapter ni, kita dah buat soalan ni, dia menjadi pandai lah. Ya. Selalunya, okey, teacher bagi tahu ni lebih kurang jawapannya seperti ini. Makanan ringan mengandungi lemak. Nampak tak? Ini adalah suatu soalan yang berbentuk kuantitatif juga. Teacher highlight perkataan lemak yang tinggi, meningkatkan. Nampak tak teacher highlight perkataan-perkataan paras kolesterol yang buruk. Okey. So dia meningkatkan paras kolesterol, dia meningkatkan risiko mendapat penyakit, dia mengandungi garam berlebihan. Itu yang perlu highlight di soalan ini. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Terangkan penyesuaian usus kecil bagi. Ini adalah satu soalan di mana dia merupakan ciri dan fungsi. Okey, Anand, boleh tak bagi satu jawapan untuk soalan ini, Anand? Antara ciri usus kecil untuk meningkatkan penyerapan adalah ia panjang dan mempunyai unjuran bilis yang menambahkan luas permukaan penyerapan nutrien yang tercerna. Lagi Ehsan, boleh tak bagi apa pendapat anda pula? Ehsan. Ehsan? Jawapan sepak. Saya rasa kena epithelium bilis dia kena tebal satu sel supaya senang nutrien tu nak diserap. Ya, okey, ini pun actually soalan daripada menengah rendah. Sebab itu mereka boleh senang jawab, Tetapi itu pun ada teknik juga, kita hanya ini satu soalan yang kita panggil sebagai ciri dan fungsi. Di mana apabila kita ada ciri amat panjang, untuk apa? Kita kena terangkan perkara tu supaya usus mempunyai masa yang cukup. Afiq tahu tak berapa panjang usus kita? Tak tahu cikgu. 6 meter. 6 meter? Panjangnya dari sini ke sana. So kenapa? Because supaya makanan kita mempunyai masa yang cukup untuk diserap. So semua ini selalunya apa kesalahan pelajar tahu Afiq? Dia akan kata, usus amat panjang. Usus mempunyai banyak bilis. Usus mempunyai epithelium satu sel. Itu yang kita tak mau. Kena terangkan satu persatu. Amat panjang untuk apa? Atas sebabnya apa? Kalau mempunyai unjuran bilis untuk apa? Untuk menambahkan luas permukaan. Kalau kata mempunyai setebal satu sel, untuk apa? Itu yang perlu ditekankan Afiq. Faham. Inilah soalan yang paling akhir. Baik, itulah dia. Terima kasih Teacher Rama. Jadi saya nak minta Teacher Rama untuk rumuskan dari keseluruhan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, so tips menjawab soalan ini seperti yang saya bagi tahu, ini adalah soalan yang berkaitan dengan menengah rendah. Jangan lupa apa yang kita belajar di menengah rendah. Sentiasa baca soalan dengan betul, Afiq. Spend some time baca soalan tu, gunakan teknik yang sesuai. Bukan hanya pengetahuan yang akan memberi markah, teknik juga akan memberi markah yang banyak. Pastikan jawapannya tidak terlalu umum. Itu ialah kesalahan murid yang paling ketara yang teacher nampak. Jawapan terlalu umum kerana mereka tidak mendalami soalan itu. Sentiasa kaitkan dengan pengetahuan. Kadang-kadang jawapannya terlalu umum sehingga dia ambil petua nenek pun ada. Boleh ke cikgu? Tak boleh. Dia kena berkisarkan dengan pengetahuan biologi. Selepas itu, pastikan jawapan yang anda berikan itu memadai untuk mendapat markah yang penuh. Itulah tips yang teacher nak bagi untuk chapter ni. Baik. Okey, jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Teacher Rama dan tak lupa juga dari sekolah pilihan hari ini, murid dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Terima kasih semua, Anand, Ehsan, Divesh, Vishal, Haris dan juga Harith. Afiq harap anda dapat capai cita-cita anda dan skor A+ pada lebih-lebih lagi mata pelajaran biologi. Okey, jadi kalau anda nak terus ulang kaji bersama dengan kami, terus setia bersama dengan kami, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum.